قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا وإياكم بعلوم في الدارين آمين ya rabbal alamin. Baik, kita sambung lagi berkaitan dengan perbahasan niat. Jadi kita gabungkan sekali niat sembahyang dan niat wuduk, walaupun perbahasan kita berkaitan dengan wuduk sebab niat sama niat. Baik. Jadi bagi orang yang itulah kadang-kadang kita kesian. Orang yang datang mengaji, orang yang tak ada masalah. Yang tak ada Allah tak ada. Yang tak ada masalah. Tapi orang yang macam tu tak datang mengaji. Itulah macam sasaran tu dah lari sebenarnya. Betul tak? Faham tak? Kan kita duk selalu cakap dekat surau masjid, kita sebenarnya selalu datang berjemaah. Cerita kat orang memang dah datang berjemaah. Tu yang kat rumah tu nak cerita tu, itu sasaran yang sebenarnya. Tapi tak tahulah macam mana. Kerana itulah kita gunalah teknologi sekarang yang ada ni kan. Supaya tadi pun dah berapa 1000 lebih orang tengok, nampak kat depan ni berapa je, tapi kat dalam tu 1000 lebih lah tengok. 2 minggu lepas dah sekarang dah 6000 dah tengok yang kat sini. Jadi kita nampak macam sikit, sebenarnya ramai. Jadi sasaran kita sebenarnya yang kat luar sana tu sasaran. Allah, itulah kadang kita duk ajar perkara-perkara yang untuk menyelesaikan masalah, tapi yang belajar tu semua yang tak ada masalah. Yang ada masalah tak datang belajar. Dan jadi masalah tu sebab dia tak belajar lah tu. Tak apalah, macam mana, harap-harap dengar lah kot kat rumah. Baik, jadi untuk masuk niat tu, untuk nak masuk niat tu, dia mesti di awal ibadah. Kalau buat wuduk, masa mula-mula basuh muka. Pada jumhur mazhab dan termasuk pendapat dhaif dalam mazhab Syafi'i, dibenarkan niat sebelum ibadah tu sikit sebelum. Jika ada masalah sedikit. Contoh sedikit tu macam mana? Okey, kalaulah bab wuduk, nak ambil air letak kat muka sahaja aku ambil wuduk, tak masuk. Maksud awal sedikit tu, jangan ambil air, tunggu je, niat dulu. Okey, dah masuk, buat tak niat dah, tu letak kat muka. Kalau sembahyang tu maksudnya kalau duduk Allah duduk macam tu, duduk kat belakang dan diam. Okey, masuk niat dulu. Okey, dah masuk, pergi Allahu Akbar, tak niat dah. Maksudnya dari dia duduk kat belakang nak pergi tu mungkin makan masa dalam berapa? 3, 4, 5 saat kot kan. Untuk pada asalnya pada mazhab Syafi'i dia mesti muqaranah, dia mesti kena air kat muka, masa tu niat. Dia mesti Allahu Akbar tu dah selesai niat. Itu pada asal. Tapi bagi orang yang ada masalah, dia dibenarkan, malah jumhur mazhab membenarkan awal sedikit. Jadi sebenarnya tak ada masalah kan. Yang niat apa, yang duduk takbir banyak kali, yang duduk basah baju-baju, nak mandi wajib punya lama, tak ada masalah. Dia boleh duduk kat luar dulu, duduk luar. Kalau bab mandi wajib pun sama, nak niat sama. Yang orang ada masalah, duduk kat luar pintu, niat puas-puas. Okey, dah masuk, buka air, tak niat dah. Dia dibenarkan awal sedikit. Pada asalnya tak macam tu. Pada asalnya dia mesti berserta pada awal perbuatan, pada awal ibadah. Dan dibenarkan kita untuk bertaklid pada mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi, niat hanyalah sunat. Mazhab Hanafi, sembahyang pun sama. Bagi mazhab Hanafi, azam tu dah kira niat. Aku nak pergi sembahyang ni, dah masuk Zuhur nak pergi sembahyang, dah niat dah. Waktu kat mana tu, entah kat mana, atas motor, dalam kereta, dah niat untuk sembahyang lah. Itu mazhab Hanafi. Dan bila dia sembahyang, bila dia datang ke soft nanti, dia Allahu Akbar. Niat dia lah, niat tadi lah, dah boleh macam tu. Dan bagi mereka niatnya hanya bukannya perkara yang fardu, bukan perkara yang rukun. Jadi kalaulah begitu luasnya mazhab-mazhab ni, kita nak mazhab Syafi'i juga dalam keadaan kita ada masalah. Dalam keadaan kita tak ada masalah, tak apa. Kita tak ada masalah apa. Kita pun, aku berpegang dengan mazhab Syafi'i lah. Sebab pertama, belajar mazhab Syafi'i. Yang kedua, negara kita dalam perlembagaan sekalipun kata kita bermazhab Syafi'i. Dalam Selangor pun mazhab Syafi'i. Dan kita pun dah daripada kecil mazhab Syafi'i. Berkeraslah kita menggunakan mazhab Syafi'i. Sebab kita tak ada masalah. Orang yang ada masalah, janganlah berkeras. Longgarkanlah, kan ada 4 mazhab. Cuma jangan mudah-mudahkan je. Longgarkanlah, benda boleh longgar. Contohnya, kalau nak kira ikut mazhab Syafi'i, kalau nak kira puasa, kalau ikut pada takrifan niat, puasa wajib niat. Jadi maksudnya wajib niat bila tau? Tu nak azan subuh.
Niat je. Okey, aku puasa Ramadan pada hari ini kerana Allah Taala, azan. Itu baru nama muqaranah. Tapi kenapa kita boleh niat walaupun belum buka puasa? Boleh tak niat puasa sebelum buka puasa? Boleh tak? Boleh tak? Niat berpuasa sebelum buka puasa. Boleh. Faham maksud dia? Dah azan maghrib. Kita tak buka puasa lagi. Tapi dah azan maghrib. Kita pun Allahumma lakasumtu wa bika amantu wa ala rizkika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Nawaitu sauma ghadin terus. Sambung terus. Doa itu. Nawaitu sauma ghadin sampai habis. Apa nawaitu sauma ghadin ni? Nak puasa esok dah. Dah boleh dah. Boleh dah. Luas. Kenapa boleh? Kerana kepayahan untuk kita nak tunggu betul-betul nak subuh, nak fajar ni, nak subuh dah ni. Okey, dah mula masuk puasa, niat. Oi, payah tu. Tak puasa kita jawab. Kerana itu dibenarkan awal. Puasa Ramadan tu dibenarkan awal. Dan dalam mazhab Maliki juga boleh niat sebulan, kita dah tahu. Sahaja aku puasa sebulan walaupun ada syarat-syarat tertentu. Tapi boleh tak kita pakai niat sahaja aku puasa sebulan sebagai langkah ihtiyat, langkah berjaga-jaga. Kalau kita terlupa nak niat, nanti kita boleh pakai mazhab Maliki. Aku dah mazhab Maliki dah awal-awal lagi tu. Hari pertama puasa, malam pertama puasa tu boleh guna. Jadi dalam kepayahan tak ada masalah pun kita guna mazhab Maliki untuk puasa kita. Kenapa waktu ambil wuduk, waktu sembahyang jadi masalah pula? Oh nak juga masuk. Nampak tak? Beramal tanpa ilmu jadi macam tu lah. Dan niat banyak kali nak mandi wajib, nak ambil wuduk, niat banyak kali susah nak masuk. Dia sembahyang banyak kali takbir, itu bukan mazhab Syafi'i, confirm. Kalau orang Allah, sebab dalam mazhab lain tak ada muqaranah. Tahu muqaranah? Allah masa tu dalam kepala dia, Allah masuk semua niat. Itu dia panggil muqaranah. Ambil air, letakkan muka, kena muka tu, masa tu niat. Itu hanya pada mazhab Syafi'i. Mazhab lain tak ada. Mazhab lain tak ada. Kau kena lah air macam mana pun, tak ada masalah. Hanya mazhab Syafi'i je ada. Okey, hanya mazhab Syafi'i je. Jadi cuba kita fikir balik, macam mana kalau orang tu dia sembahyang duduk kerana tak boleh masuk, dia tak boleh masuk, menyebabkan ini ke mazhab Syafi'i? Mengikut kata ulama yang bermazhab Syafi'i, apa dia? Takbir berulang kali ataupun nawaitu nak sampai air pun, nak mandi air shower tu kan, dia nak mandi wajib sahaja atau mandi wajib tak masuk kan, yang macam tu punya perangai. Dan yang macam ni punya perangai, ambil air tak kena, tak masuk sampai basah baju-baju ni, dan bertakbir berulang kali punya perangai ni, confirm bukan mazhab Syafi'i. Kerana kita dah tahu, kerana apa? Pada mazhab Syafi'i, kalau kepayahan boleh awal sikit. Jadi kenapa nak guna? Ataupun boleh lewat sikit, awal dan lewat pun. Dan dalam kitab besar ditulis, orang yang susah nak masuk niat wuduk ataupun takbir ataupun mandi wajib, dia panggil khabal fil aqli, atau jahlun fid din. Apa dia? Khabal fil aqli, lemah akal ataupun jahil ilmu agama. Orang yang takbir berulang kali, orang yang nawaitu nak ambil wuduk sampai basah baju berulang kali tak masuk niat, nak mandi wajib bukan main lama berjam-jam dalam ambil air, confirm bukan mazhab Syafi'i. Orang ni orang apa? Ada dua, sama ada lemah akal ataupun jahil akal. Confirm bukan mazhab Syafi'i. Tapi orang silap, dia menyalahkan mazhab Syafi'i, padahal orang yang mengamalkan tu yang salah. So, syaitan dia akan datang was-was, akan datangkan was-was untuk mendatangkan kerosakan dekat takbiratul ihram kita. Kita Allah tak masuk, Allahu akbar, astagfirullah, baca qul a'udzu birabbin apa semua ni, Allah tak masuk. Sekali Allahu akbar baru masuk. Kenapa masuk? Okey, Allahu tak masuk, Allahu tak masuk, auzubillahi minasyaitanir, qul a'udzu birabbin lepas tu masuk usolli, betul? Allahu tak masuk, Allahu akbar baru masuk. Kenapa baru masuk kat situ? Kenapa setan lepas dah kat situ? Setan duk kacau tu, sebab dah salah dah. Apa yang salah? Allahu akbar panjang tu dah salah, setan boleh lepas. Okey, engkau boleh sembahyang dengan tak ada
syaitan dah kacau dah. Dan yang kacau tu syaitan cakap, tak payah, dia ni tak payah kacau dah. Dia ni dah settle lah. Apa sah settle? Dah tak sah dah sembahyang dia. Ataupun Allahu Akbar, aik pula, alif ya kaf, alif kaf ak. Bila salah aja syaitan lepas. Tu kerja syaitan. Kita dah ambil nawaitu, last sekali kita masuk, last sekali aku belasah je lah. Dalam hati dia ada belasah, syaitan pun lepas hati dia. Dia buat ibadah, main belasah je, syaitan lepas. Jadi boleh, tak ada masalah dah nak ambil wuduk. Itu kerja syaitan. Dan was-was ni sebenarnya, ataupun was-was kalau kita duduk basuh-basuh muka banyak, sebenarnya bukan dekat bukan tak ramai jadi macam ni. Jadi macam mana? Dia sejenis gila. Was-was ni adalah sejenis gila. Dia ya ke tak kan? Masuk ke tak? Ataupun macam-macam tempat lain. Ada satu kisah, dia tu was-was kuat, dan bila dia lalu dekat satu jalan tu ada tahi banyak, tahi lembu, tahi apa, banyak tahi. Dia lalu, tapi dia lalu kat atas jalan, kat tepi ni banyak tahi lembu, tahi apa semua. Dia jalan sampaikan dekat hati dia, kena ke tak? Kena ke tak? Ni was-was ni. Kena tak? Kena ke tak? Kena ke tak? Kena tak? Entah kena kat tepi. Tu was-was tu. Padahal selagi tak nampak, selagi itulah. Dia lah, padahal tahi kat tepi ni. Lepas tu air ada semua. Mungkin air tu mungkin terkena najis. Najis tu mungkin mengecik, duduk dalam hati dia. Dia pun undur balik. Dia pergi balik. Macam kena. Undur balik. Tak gila. Gila tu. Dia pergi balik. Last kali dia buat apa? Dia sepak je kan? Dia sepak je tahi. Sepak tahi. Confirm kena, dia cakap. Confirm kena. Siapa orang tu? Orang tu ada sahabat-sahabat kita orang je. Nampak tak? Was-was tu sebenarnya sejenis satu masalah. Sebab tu cara untuk kita selesaikannya dengan apa? Ilmu fiqh. Itu cara nak selesaikannya. Yang kita kadang-kadang kita duduk cakap, okey, itu satu pihak. Pihak apa? Pihak orang yang was-was sampaikan ibadah dia entah apa-apa. Kita tengok pula pihak yang lain. Ibadah dia je. Pergi usali ke tak usali tak kisah. Allahu Akbar. Ambil wuduk, terus masuk. Mandi wajib sekali je. Itu pun ada masalah juga. Tadi kita cerita baru satu pihak. Pihak orang yang sibuk-sibuk nak masuk niat tak boleh, sampai berulang-ulang kali takbir, sampai basah baju untuk ambil wuduk, sampai berjam duduk dalam bilik air kerana mandi wajib. Masalahnya was-was tu tinggi. Ada juga masalah yang satu lagi, sama je masalah. Masalah dia apa? Tak ada masalah. Masalah dia tak ada masalah. Masalah dia apa? Sembahyang Allahu Akbar, terus masuk. Senang. Masalah dia apa? Tak ada masalah bagi dia. Nak wuduk, ambil air, terus. Hebat. Tak, itu pun orang bermasalah. Maksudnya orang yang tak masuk niat adalah orang yang bermasalah, was-was. Orang yang masuk niat aja, tak pernah pun tak masuk juga masalah. Kerana pesan ulama, sesungguhnya dicuba perasaan was-was oleh syaitan pada orang yang sempurna imannya. Itu bab akidah. Itu bab akidah dalam hati. Maksudnya dia sempurna iman, akidah dia ada, maknanya syaitan tak kacau. Ya ke Allah buat semua ni? Ada mula kacau. Kalau kacau tu maksudnya dia sempurna iman. Aku syaitan tak pernah kacau pun. Bab akidah aku, bab Allah ni. Ya ke Allah Tuhan? Tak ada pun pernah ada dalam kepala kita macam tu. Problem apa? Kerana perompak tidak akan merompak rumah yang hampir runtuh. Perumpamaan. Rumah dah nak runtuh, perompak tak akan masuk. Perompak masuk yang mana? Yang banyak CCTV, yang banyak kereta besar-besar, banyak tu. Itu masuk. Kenapa dia masuk? Sebab ada CCTV. Yang ada CCTV, kenapa yang itu perompak masuk? Bila ada CCTV, maknanya banyaklah benda dia nak tu. Jadi kalau rumah tu nak runtuh, perompak tak akan masuk curi. Jadi maksudnya syaitan takkan kacau orang yang dah memang sembahyang salah. Jadi orang yang sembahyang tak pernah ada masalah dalam bab niat, maka hati-hati, kemungkinan besar sembahyang dia salah. Orang yang ada was-was nak masuk sembahyang asyik ada was-was, rukuk terasa was-was, sujud rasa was-was, ambil wuduk rasa was-was, was-was je hidup dia, pun masalah juga. Syaitan confirm kacau. Kita kadang-kadang kita, aku tak ada masalah niat. Satu je nak tentukan, dia ni tak ada masalah sebab
syaitan sebab syaitan tak kacau dia sebab dah memang salah, ataupun dia memang betul. Hanya satu je. Belajar ke tak tanya. Tu je. Sembahyang tu pernah tak was-was? Tak pernah was-was. Ada kemungkinan. Pertama, dia belajar. Bila dia belajar, betul lah. Bila betul, tak ada masalah. Dia tahu macam mana nak menyelesaikan masalah. Yang kedua, dia mungkin sembahyang dia salah. Jadi sekarang ni, kalau orang tak pernah dicuba dengan apa-apa masalah dalam sembahyang, dalam wuduk dia, pernah tak ambil wuduk masalah? Kena tak tadi? Maksud sekali lagi, pernah tak macam tu? Bukan selalu. Kalau selalu, masalah dah gangguan syaitan. Bukan selalu. Pernah tak? Pernah. Kadang-kadang tak masuk kot niat tadi. Buat sekali lagi. Tapi bukan selalu. Adalah jadi seminggu sekali ke, sebulan sekali ke. Kalau macam tu, gangguan ada. Bila gangguan ada, maknanya sempurna. Maksudnya sempurna iman, sempurna yang dia belajar. Tapi kalau tak ada masalah, tak pernah, kita kena tanya diri kita sendiri. Kita belajar kat mana wuduk kita? Kalau tak pernah belajar, boleh dikatakan 99%. Tak berani nak cakap 100%. 99% salah. Sebab orang yang buat ibadah tanpa belajar, confirm salah. Belajar kat mana wuduk itu? Belajar masa darjah 3. Darjah 3 punya ilmu. Kau bawa sampai umur 35, umur 40, umur 50, umur 60. Memang jahanam lah. Sembayang tak pernah basuh? Tak pernah. Pernah tak baca bismillah apa tu? Ar-Rahmanir, macam tak masuk ha je. Pernah tak? Tak pernah. Asyik Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahman. Rasa okey je setiap kali sembahyang. Tak pernah pun bimbang rasa salah dengan Fatihah je. Problem. Tanya dulu. Baca Fatihah dulu, belajar kat mana? Tak pernah belajar. Confirm kau sembahyang tak jahanam. Pernah belajar kat sini. Maka sempurna iman. Kerana apa? Syaitan hanya kacau orang yang sempurna. Orang yang tak sempurna, syaitan tak bagi anak buah dia kacau. Komander dia kata, jangan kacau dia ni, kerana dia dah salah. Biarkan dia terus sampai mati. Tapi yang ini kacau. Kenapa? Kerana dia belajar dan dia dah tahu, niat kena masuk waktu gini. Kau kacau dia sampai dia jadi was-was. Jadi kita, caranya macam mana? Cara untuk mengelak was-was tu macam mana? Caranya, maka jagalah agamamu dengan ilmu fiqh. Okey, saya ada bawa satu cerita. Syaitan kacau, jadi syaitan jangan ikut syaitan, kita mesti lawan. Orang yang was-was ikut syaitan. Sebab syaitan kata, entah tak kena kan. Itu yang basuh muka lagi-lagi tu. Basuh tangan, ambil air, basuh kaki. Tadi tangan dah ke belum? Sekarang ni, point ni sekarang. Syaitan kita nak lawan ke kita nak ikut? Kita cakap, syaitan mesti dilawan. Tapi masa basuh kaki tu, tangan tadi rasa macam belum lah. Basuh lah balik tangan. Ikut syaitan. Ikut syaitan lah. Tapi dia cakap saya nak lawan syaitan, padahal dia ikut pun. Sepatutnya apa? Tak payah. Tak perlu. Syaitan, jangan ikut syaitan, mesti dilawan. Was-was mesti dia. Dia zon lain, yakin lain. Kalau yakin tak basuh, wajib basuh. Okey, seorang ulama dekat Masjidil Haram. Dia ulama dan dia ada ribuan pelajar dekat Masjidil Haram, kat Mekah tu. Ulama hebat. Dia ada anak murid dia ramai. Dan dia ada ayah dia masih hidup lagi. Masa tu dia nak keluar daripada rumah dia. Dia kata kat ayah dia nak keluar kat rumah dia nak mengajar. Anak murid dia dah tunggu. Masa dia mengajar, tiba-tiba dia mendapat, dia panggil futuhat. Orang yang mengajar ni kadang-kadang dia ada perasan benda ni. Futuhat ni maksudnya tiba-tiba je dia boleh menerangkan tentang sesuatu masalah, sesuatu ayat-ayat Quran, hadis-hadis, masalah-masalah dalam kitab dengan apa dia panggil? Dengan perbahasan, dengan dalil-dalil yang mantap. Tiba-tiba. Hebat juga aku. Tiba-tiba. Dia tak rancang. Dia pun dapat kaitkan dengan masalah-masalah, kemudian dia lontarkan. Dia panggil futuhat. Maksudnya Allah bagi satu pembukaan dalam otak dia supaya dapat sampaikan dengan sangat baik. Dan tiba-tiba je dia boleh teringat pula surah sekian. Ambil surah tu, letak, sebut, baca dengan sedap, bagi hujah. Wah, mantap. Dia bukan merancang, tak. Masa tu terus jadi. Dia panggil futuhat. Jadi orang dengar semua kagum. Okey. Kemudian syaitan pun hasut dia. Wah, hari ni kau punya kuliah A ya. Syaitan duk cocok ni. Dia pun terasa macam tu. Riak, ujub semua syaitan nak masukkan. Jadi untuk menghentikan hasutan syaitan tu, duduk berbunga ni. Baru mengajar setengah jam. Biasa mengajar 2 jam, baru setengah jam mengajar. Duduk berbunga dalam hati.
Berbunga tu maksudnya contohlah, kembang makin besar, makin kembang, wah aku makin hebat, oh syaitan nak tekan. Dia pun sama-sama tu mengajar sedap. Ish, apalah aku hari ni jadi power ni. Mengajar sedap. Tak boleh jadi ni, syaitan duk cocok. Tak boleh jadi, dia tutup kitab, dia balik. Bila dia tutup kitab, secara automatik dia kata padan muka syaitan. Engkau nak apa? Nak hasut aku supaya aku riak ujub padan muka kau. Sekarang kau tak boleh, memang betul pun. Dia pun balik rumah. Jumpa ayah cakap, awal balik. Dia pun cerita semuanya. Kemudian ayahnya menerangkan dekat dia, sebenarnya engkau telah tertipu dengan syaitan. Kenapa pula? Kita ulang balik tadi. Apa dia? Syaitan jangan ikut, lawan. Maksudnya apa? Datang syaitan, tolak. Ini semua pemberian Allah. Datang lagi, engkau sekarang, dulu engkau taklah macam ni, sekarang engkau dah makin lama, anak murid engkau beribu. Tolak. Anak murid beribu pun bukan tak boleh masuk neraka. Tolak. Caranya syaitan datang, tolak. Bukan syaitan datang, ikut. Basuh muka. Tadi tak kena kat sini. Yakin ke tak yakin? Tak yakin. Was-was je. Kena ke tak? Kena ke tak? Macam tu je. Jangan dah. Cukup. Kalau dah 3 kali dah lah maksudnya. Dia 3 kali sunat kan? Basuh muka. Basuh tangan. Sekali, 2 kali, 3 kali. Basuh tangan ni. Tadi macam tak kena je kat sini. Yakin ke apa? Was-was. Jangan ikut tu syaitan. Syaitan jangan ikut. Tolak. Kita pun, tak apa. Basuh tangan balik. Ikut je. Ikut balik. Itu yang jadi was-was. Contohnya, terlintas dekat hati kita, kita lebih baik, lebih alim dari orang lain. Kita keluar rumah naik motor, tengok jiran kita ada orang kereta. Jadi kita rasa, aku hari-hari ke seorang. Dia tak pergi pun. Wah, hebat aku. Dia terasa, syaitan cocok. Kalau dia patah balik masuk rumah, ikut cakap syaitan. Caranya macam mana? Pakai teknik yang sama. Tolak tak. Ini semua pemberian dari Allah. Kalau Allah tak gerakkan aku tak boleh pergi pun. Aku tak besar mana pun. Lawan. Itu caranya. Bukannya tak boleh lah. Kita ni tak boleh juga selalu pergi surau. Nanti orang cakap alim. Nanti kita jadi riak. Ada pula macam tu. Tak. Caranya macam mana? Tolak syaitan. Kadang-kadang orang perempuan dia suka pakai tudung labuh. Jumpa kawan-kawan lama duk panggil ustazah. Wah, macam ustazah lah kau sekarang ni. Caranya macam mana? Tolak. Tu setan manusia. Tolak. Jadi tetap pakai juga. Dia tolak. Bukannya kali sekali pakai juga pendek, nanti orang cakap macam ustazah pula. Ada yang tu? Tak. Caranya setan tolak. Kita selalu pakai kepiah. Orang duk cakap ustaz. Bukan ustaz dia cakap betul. Maksud macam biasalah kan. Dia sekarang dah jadi ustaz. Macam main-main, macam ejek-ejek. Kita pun segan nak pakai kepiah dah. Sebab lepas tu pergi naik motor, pergi kedai dah tak pakai kepiah dah. Sebab orang cakap, maknanya kita ikut cakap syaitan. Caranya macam mana? Tetap pakai kepiah, tolak tu syaitan. Bukan sunnah. Apa lagi? Cakap pasal agama. Setengah orang dia suka cakap pasal motor, setengah orang suka cakap pasal kereta, setengah orang suka cakap pasal bisnes. Kalau dia MLM, cakap pasal MLM dia tu je. Jumpa cakap pasal tu. Jumpa cakap pasal tu. Kita jumpa cakap pasal agama. Jumpa kawan cakap pasal agama. Tu je kita kerti. Kedai kopi ke, kat surau ke, kat mana duk cakap pasal agama, pasal kuliah, pasal ilmu-ilmu, duk cakap. Betul orang cakap, kita pun datang nak makan. Ustaz datang dah. Sebab dia tahu dah kita duduk tak ada benda lain. Mesti kita akan cakap pasal agama. Jadi sebab kita nak meraihkan, kita pun duduk dah tak cakap dah. Korang cerita pasal apa? Cerita pasal kereta. Pasal cerita join pasal kereta. Kita telah tertipu dengan syaitan. Kita dah ikut syaitan. Padahal tolak semua. Korang duduk sini dah semayang lah? Dah semayang. Okey lah. Semayang tu dari kita pun kena belajar juga. Cerita pasal agama macam mana yang kita suka. Kita selalu baca Quran. Bila tak ada kuliah maghrib hingga isyak, kita baca Quran kat belakang. Bila baca Quran orang nak tengok, rasa macam alim. Aku seorang baca Quran, yang lain duduk borak. Sebab tu kita tutup Quran. Silap. Teruskan baca. Tolak. Macam itulah. Dan seterusnya, bagi derma depan orang. Sama, bagi derma orang ada. Ni, untuk tabung jalan ni, kalau hari Jumaat ke apa kan, tak boleh. Kalau bagi, nanti riak kalau bagi. Jadi macam mana? Tak payah bagi. Tak, bagi juga. Nah, masuk tabung. Kemudian, aku yang paling besar sekali merah, yang lain semua warna biru, warna hijau. Tolak. Nak bagi tahu syaitan ditolak. Okey, habis bab tu. Kita masuk satu lagi perenggan. Dan syarat niat itu Islam dan mumayyiz, dan mengetahui ia akan barang yang diniatkan.
Okey, dan maksud dengan niat itu membezakan antara ibadah dan adat. Ada niat jadi ibadah, tak ada niat jadi adat. Maka serta duduk di dalam masjid misalnya kerana i'tikaf atau kerana mengambil senang, maka jika ada niat i'tikaf pada awalnya, hasillah i'tikafnya. Okey, kita akan syarah sekejap lagi bab ni. Tapi sebelum nak tanya, boleh i'tikaf dalam ni? Dalam ni sebab dah cerita pasal i'tikaf. Sekarang ni kata maka duduk saja-saja. Asal datang ni, datang sembahyang isyak tadi, sekarang duduk dengan kuliah, maka dia dapat pahala lah sembahyang isyak dia, dan dia, dapatlah pahala dengan kuliah. Okey, tapi kalau dia niat i'tikaf dekat masjid, maka dia dapat pahala satu lagi. Itu yang disebut kat sini. Tak apalah, saya nak tanyalah, sini boleh i'tikaf ke tak? Dia i'tikaf, dia berkait dengan tahiyatul masjid. Sama lah. Boleh tahiyatul masjid, mesti boleh i'tikaf. Dia tak boleh tahiyatul masjid boleh, i'tikaf tak boleh. Dia tak boleh. Dia mesti sama dulu. Masalah tau, kita kena tahu benda ni. Tambah kat Malaysia ni ada yang dinamakan surau. Surau pula terbahagi kepada banyak jenis. Pertama, surau kat shopping komplek, panggil surau juga, kecil. Ada dia panggil surau yang duduk dekat bawah apartmen, surau kecil kat bawah. Ada surau juga yang dia letak dekat satu-satu macam ni, satu-satu. Ada surau pula lagi ada sembahyang Jumaat macam kat sini. Ada surau lagi besar macam masjid tapi tak ada sembahyang Jumaat. Ada namanya masjid tapi tak ada sembahyang Jumaat. Ada. Terbiasa kat kampung-kampung, nama masjid tapi tak ada sembahyang Jumaat. Ada juga masjid dan sembahyang Jumaat. Itu yang berlaku kat Malaysia. Semua kombinasi dah sebut dah tu. Sekarang ni termasuk dalam golongan apa? Kena tahu. Kalau tak tahu, masalah apabila khatib sedang baca khutbah. Bila khatib sedang baca khutbah, satu benda je yang boleh buat, tahiyatul masjid. Selain pada tu tak boleh buat. Jadi kalaulah tak boleh tahiyatul masjid, khatib tengah khutbah, ada orang tahiyatul masjid, tak boleh lah, kena berhentikan dia. Jadi kena tahulah boleh ke tak boleh. Nak tahu dengan tak tahu tu, tahu tak macam mana? Nak tahu dengan tak tahu tu bukan main teka. Mesti ada ciri-ciri dia kan. Ciri-ciri tu tahu tak? Tak tahu. Ciri-ciri je, pertama, tempat ni tak kisahlah letaklah nama apa sekalipun, jika tanah dan bangunan ini diwakafkan, wakaf, maka ini adalah masjid walaupun namanya surau. Kalaulah tanah ni tanah orang yang tidak diwakafkan, maka letaklah nama masjid, Masjidil Haram, letak nama pun tak boleh juga, dua benda ni. Jadi kena tahulah benda tu. Kalau tidak, masalah dekat mana? Masalah dekat orang jemaah. Kalaulah ini namanya surau yang tak boleh i'tikaf dan tak boleh tahiyatul masjid, secara automatik masa nak solat Jumaat nanti ataupun solat raya nanti wajib buka pintu ni. Wajib buka pintu ni. Kalau tidak, tak sah orang sembahyang kat depan ni. Sini pun sama, kalau ada, saya tak nampak belah sana ada ke tak. Dan orang perempuan, kalaulah ni tempat yang tak boleh i'tikaf dan tak boleh tahiyatul masjid, wajib buka tirai itu masa sembahyang. Buka tirai kat depan masa sembahyang. Masa tak sembahyang tutup lah, masa sembahyang buka. Kalau tidak, tak sah orang perempuan, putus saf. Kat belakang tak ada masalah, kat sini wajib buka. Itulah, kalau ni namanya yang boleh tahiyatul masjid dan boleh i'tikaf, tak ada masalah. Macam ni dah okey. Tutuplah, kunci lah apa pun, tak ada masalah. Kat luar tetap saf tak terputus. Jadi benda tu berkait rapat dengan orang yang sembahyang tahiyatul masjid. Kesian dia, kalau ni tak boleh i'tikaf, tak boleh tahiyatul masjid, tak boleh i'tikaf, maka tak boleh tahiyatul masjid. Khatib tengah baca khutbah, tak boleh dia sembahyang kat situ. Sembahyang apa tu? Haram semua perbuatan. Sampaikan kalau tabung lalu masuk duit pun tak dapat pahala masuk duit tu. Ini kan pula dia duduk sembahyang, apa tahiyatul masjid? Bukan tahiyatul masjid, kan tak boleh. Boleh ke tak boleh, nak tanya je. Jadi benda tu sangat penting bagi pengurusan AJK pegawai, kena pergi siasat lah, maksudnya buatlah macam mana, saya tak tahulah, pergi jabatan tanah ke ataupun pergi tanya apa, MAIS, tak tahulah, pandai-pandai lah maksudnya, nak bagi tahu ini tanah apa. Kadang-kadang ini tanah orang, tanah syarikat apa dia panggil, perumahan. Jadi dia kata, oh ini adalah tempat ibadah, jadi boleh buat apa-apa, boleh buat kuil, boleh buat gereja, boleh buat surau, boleh buat apa saja. Dia tengok pada keadaan, tengok oh ramai orang Islam, maka jadilah surau. Tapi tanah siapa? Tanah apa sini apa? KL apa? Land apa? Nah, sini apa punya ni? Kalau kat Puncak Alam, puncaknya Puncak Alam Housing. Kalau kat sini apa kat sini apa kat sini? Pemaju. Tak tahulah, saya tak tahu. Tapi benda tu wajib bagi talam. Kena tanya talam ke? Tak tahulah. Saya tak tahulah macam mana nak buat. Nak bagi tahu, tolong bagi tahu status tanah ni. Status tanah ni adalah tanah wakaf.
Siapa yang wakaf? Orang ni wakaf. Dan orang yang wakaf tu cukup syarat. Syarat dia apa? Dia punya. Sebab tak boleh wakaf orang punya. Tahu kan? Mana boleh kita wakaf jiran kita punya? Mampu kena sepak kan jiran kita. Jadi ni memang dia punya dan dia wakafkan. Untuk apa wakafkan, untuk apa? Untuk jadikan tempat semayang. Okey, nama masjid. Letaklah nama surau pun, dia tetap masjid. Boleh iktikaf, boleh tahiyatul masjid. Dan ada kaitan lagi. Orang perempuan haram masuk dalam akad haid. Kalau surau boleh masuk, jangan tumpah banyak berkait tu, banyak sangat berkait, banyak sangat. Kalau orang perempuan kalau ada kuliah duha ke apa, oh perempuan boleh masuk, ini surau aja. Nanti surau juga, tengok tu status tanah. Itu kewajipan pengurusan supaya orang yang sembahyang kat luar ni, kalau kata dia tutup sebab ada aircon, tutup semua. Kalau kata ni tak boleh tahiyatul masjid dan tak boleh iktikaf, yang dinamakan surau, yang tanah tidak diwakafkan, tutup semua, pasang aircon, yang kat luar tu semua putus off. Semua putus off dalam je. Sebab apa putus off? Kerana surau dia mesti boleh lalu panjang cerita bab tu. Orang perempuan pun putus off. Dia kena buka sikit besar ni. Agak-agak dia boleh lalu. Cukup dah buka besar ni, dah cukup. Barulah dia sambung soft. Tak boleh. Tapi kalau ni namanya yang boleh tahiyatul masjid ini adalah tanah yang diwakafkan, tak ada masalah dah. Tak ada masalah. Buatlah macam mana pun masjid. Tapi walaupun tak ada masalah, hati-hati. Pertama, tak boleh angkat suara. Tak boleh angkat suara kat masjid. Maksudnya lepas tak boleh jual beli. Panjang lah cerita balik kat situ. Dah nama masjid dia ada syarat-syarat. Surau, nampak alamak surau aja. Surau aja banyak benda yang bagus. Banyak benda yang baik, kita boleh buat macam-macam. Buat program, ada orang perempuan haid nifas, tak ada masalah, masuk aja. Adalah, kalau dalam masjid banyak, ada 21 hukum berkaitan dengan masjid. 21 hukum. Kalau ada tengok taik cicak kat sini, siapa yang nampak kalau ni masjid, siapa yang nampak dia yang wajib buang, bukan tok siap. Kalau surau, tok siap. Kerja. Tapi kalau masjid, siapa yang nampak taik cicak, dia yang wajib buang. Kerana masjid bukan tok siap punya. Walaupun tu kerja dia, bukan. Siapa yang nampak najis, dia yang wajib cuci. Banyak saja. Kalau surau tak ada masalah. Ambil najis tu letak kat tepi dulu kejap. Semayang dulu baru buang. Dalam masjid buat macam tu haram. Kau letak najis dekat dalam tepi, tak ada orang pijak. Bukan masalah orang pijak. Dalam masjid tak boleh ada najis. Tapi letak kat tepi tak boleh. Kenapa? Nampak banyak tak? Banyak. Kalau saya sebut kaitan, saya pernah buat satu kursus berkaitan dengan surau masjid ni. Kaitan dia daripada lepas zuhur tu sampai semayang asar pukul 6. 2, 3, 4, 5, 6 4 jam berkaitan dengan perbezaan antara dua ni, hukum-hukum yang berkaitan. Jadi kena tahulah. Habis kat situ. Tu selingan. Okey. Jadi disebut contoh dekat sini, duduk di masjid misalnya iktikaf. Jadi kalau ni lah nama masjid, dia datang nak dengar kuliah aja, dia datang nak semayang aja, maka dia dapat semayang, dapat dengar kuliah. Tak dapat pahala iktikaf. Tapi kalau ada niat, dapat pahala iktikaf. Itu bezanya ibadah dengan adat, adat dengan ibadat. Okey. Syarat sah niat ada dua. Disebut dua. Yang pertama Islam, yang kedua mumayyiz. Islam mumayyiz. Mumayyiz ialah budak mumayyiz. Mumayyiz macam mumayyiz. Orang dulu cakap mumayyiz ni tangan kanan, tangan kiri boleh pegang telinga kanan, tangan kanan boleh pegang telinga kiri, dia dah mumayyiz. Satu cara. Yang kedua, boleh basuh berak sendiri. Dia tahu nak basuh tangan mana. Dia tahu geli, boleh makan. Dia tahu, boleh beza. Itu mumayyiz. Dan itu adalah mumayyiz. Syarat sah niat adalah Islam dan mumayyiz. Dan kalaulah pada buat haji untuk budak-budak yang belum mumayyiz, penjaga dia yang akan niatkan. Sebab haji lah, kita akan masuk lah dah bila-bila nanti. Okey. Dan Islam yang disebut Islam ada banyak pembahagian. Pertama, Islam dalam syarat wajib. Syarat wajib sembahyang. Syarat wajib sembahyang ialah Islam. Okey. Syarat wajib sembahyang Islam. Syarat sah sembahyang juga ada yang Islam. Syarat wajib sembahyang, syarat wajib sembahyang dalam kebanyakan, syarat wajib dalam kebanyakan ibadah, termasuklah sembahyang, solat, zakat, haji, umrah, puasa semua. Syarat wajib tu ada, tapi syarat sah dalam ibadah macam mana nak sebutnya? Okey. Niat untuk sembahyang, syarat sah sembahyang tak ada Islam.
untuk sah semayang, tak disebut syarat untuk sah semayang mesti Islam, tak disebut. Kalau tak sebut, boleh ke orang kafir semayang sah ke? Tak sah juga. Kenapa? Kerana niat. Niat kenapa? Syarat sah niat tu Islam. Syarat semayang, syarat wuduk adalah syarat wuduk macam ni. Sembahyang dan wuduk adalah ibadah. Okey. Syarat sah semayang ataupun syarat sah wuduk, okey, tak termasuk Islam. Maksudnya tak disebut untuk sah semayang Islam, kena Islam, tak disebut. Kenapa tak sebut? Kan orang Islam dia yang sah semayang, orang Islam dia sah wuduk. Kenapa tak sebut? Kerana dah ada dalam niat. Syarat sah wuduk dan syarat sah semayang adalah niat. Jadi syarat sah niat juga, syarat sah niat adalah Islam. Jadi syarat sah semayang Islam tak? Okey, syarat sah semayang tak ada tulis, tak disebut pun Islam ke tak Islam. Syarat sah semayang cukup syarat-syarat je, sah semayang. Okey, itu syarat sah semayang. Cukup menghadap kiblat apa semua, tak ada Islam pun, tak termasuk Islam. Okey, tak termasuk Islam. Tapi syarat sah semayang adalah wuduk. Iyalah, tak ada wuduk macam mana nak sah semayang. Jadi wuduk juga tak ada syarat sah wuduk tu Islam, tak ada. Jadi maknanya orang kafir boleh wuduk? Tak juga. Wuduk wajib apa? Wajib niat. Syarat sah niat ni Islam. Jadi secara automatik syarat sah semayang Islam tak? Islam juga. Sebab nak semayang wajib ada wuduk, nak wuduk wajib niat, nak niat wajib Islam. Jadi kerana tu tak disebut semayang tu wajib, syarat sah semayang tu Islam. Faham tak? Panjang. Jadi sebenarnya syarat sah semayang adalah Islam, tapi tak disebut. Kerana apa tak disebut? Kerana syarat sah semayang adalah wuduk. Kalau tidak tak sah semayang. Syarat sah wuduk adalah niat. Kalau tidak tak sah wuduk. Bila tak sah wuduk tak sah semayang. Syarat sah niat adalah Islam. Jadi secara automatik syarat sah wuduk tu Islam, syarat sah semayang juga Islam. Itu kalau kita nak perincikan lah. Sebab Islam pula ada dua, Islam bil quwwah, Islam bil fi'li. Islam bil quwwah contohnya, dia dah murtad. Hukum murtad apa? Pancung. Bila dah murtad, boleh pancung? Mana boleh, sebab dia dah keluar Islam. Dia tak tertakluk dalam undang-undang Islam, sebab dia dah keluar Islam. Macam mana boleh kita nak pancung dia? Itu dia panggil Islam bil quwwah. Islam bil fi'li adalah, Islam bil fi'li ni Islam syahadah. Bab tu kena belajar bab tauhid lah sikit. Baik. Dan okey, dan ada beberapa perkara bab wuduk ni. Okey, saya berbagi beberapa contoh untuk bagi faham. Masuk masjid saja-saja, dapat saja-saja, tak dapat pahala. Masuk masjid niat nak i'tikaf, dapat pahala i'tikaf. Nak mandi wajib sebab panas, jadi tak niat apa-apa lah, maka dapatlah sejuk. Nak mandi sebab panas, dapatlah sejuk lah sebab dah sejuk. Nak mandi sebab nak mandi wajib, maka barulah jadi, dengan niat tu maka barulah jadi ibadah, barulah jadi mandi wajib. Berdiri adalah adat, berdiri. Tapi kalaulah ada niat, dia jadi semayang. Niatnya dia jadi semayang, kan? Allahu Akbar, kena berdiri. Okey, berdiri ada saja-saja, berdiri juga ada adat. Berdiri nak tunggu goreng pisang siap goreng, berdiri juga dia panggil. Tapi nak semayang pun dia panggil berdiri juga. Bezanya apa? Berdiri ni dengan berdiri ni, bezanya niat. Niat ni nak semayang, niat ni bukan nak semayang. Okey. Berwuduk sunat. Okey. Mandi wajib. Memandikan mandi wajib. Mandi jenazah. Mandi wajib pada jenazah. Okey. Kita mandikan jenazah. Bila nak mandi jenazah, wajib niat ke tak? Siapa mandi jenazah? Ke tak ada sini? Wajib niat tak? Wajib. Nak mandikan jenazah ni, jenazah dia ni. Sahaja aku memandikan jenazah ini. Mandi jenazah sunat je niat, tak wajib. Sunat niat. Nak wuduk lepas mandikan selesai, nak wudukkan jenazah kan? Kita nak bincang bab wuduk ni. Wudukkan jenazah wajib niat. Okay? Mandikan jenazah wajib, memandikan jenazah itu wajib, betul? Iyalah, memandikan jenazah wajib. Lepas tu nak kapan, lepas tu nak tanam. Memandikan jenazah adalah wajib, tapi niat untuk mandi jenazah sunat. Wuduk selepas mandi jenazah atau wudukkan jenazah adalah sunat.
wudukkan jenazah adalah sunat, niat untuk wuduk jenazah adalah wajib. Kan? Ya. Memandikan jenazah wajib, tapi niat memandikan jenazah sunat. Lepas memandikan jenazah, disunatkan untuk berwuduk untuk jenazah tu. Wudukkan untuk jenazah itu adalah sunat aja, tak buat pun tak apa. Tapi nak niat je wajib. Niat wuduk tu wajib. Jadi kat sini kita dapat faham, memandikan apa-apa sahaja ibadat perbuatan yang apa-apa sahaja perbuatan yang tak wajib niat, orang kafir boleh buat. Kat situ saya nak masuk tu. Apa-apa sahaja perbuatan baik, kita nak cakap ibadah tak boleh, perbuatan baik yang tak memerlukan niat, orang kafir boleh buat. Contohnya memandikan jenazah tak perlu niat, kata dah sunat niat. Jadi orang kafir boleh mandikan jenazah, tapi orang kafir tak boleh mewudukkan jenazah, kerana nak wudukkan wajib niat. Bila wajib niat, hanya orang Islam je yang boleh niat. Jadi mandikan boleh orang kafir, boleh. Cuma baik afdalnya orang Islam lah. Tapi akan terjadi kalau ramai mati, 300,000 orang mati, buka tender jawabnya. Buka tender. Siapa nak mandikan jenazah? Cina menang. Cina mandikan. Tapi dengan syarat-syarat lah. Kena ajar lah dia. Mandi macam ni, elok-elok, semua ratakan semua, baru tanam. Kita kata, asal pula orang kafir nak mandikan jenazah? Kalau jenazah tu terlalu banyak, macam tsunami tu. Ingat diorang satu-satu kan nak buat bungkus satu-satu. Dekat tepi, dekat Aceh tu, kat mana. Cari, jumpa seorang, mandikan dengan air bidara lah, itu macam tu. Bungkus elok-elok, kapan elok-elok, pergi semayang. Jumpa seorang, tak. Ambil ramai-ramai je. Jadi masa tu boleh lah. Orang kafir pun boleh mandikan. Tapi tak boleh, jangan bagikan dia wuduk. Dan pun wuduk tu cuma sunat. Kerana wuduk wajib niat. Jadi niat-niat ni, Abdullah bin Al-Mubarak, tabi'in, dia kata boleh jadi amalan yang kecil menjadi besar kerana niat. Saya dah ceritakan 2 minggu lepas, dalam Islam ni kaya dengan niat. Dah ceritakan minggu lepas, sangat kaya dengan niat. Jadi kadang-kadang benda kecil boleh jadi besar kerana niat sahaja. Jadi Islam ni kaya dengan niat. Niat nak pergi Mekah, niat nak bantu ibu bapa, niat nak mati syahid, semua niat aja. Bila niat dah dapat pahala. Dan niat baik dapat pahala, niat jahat tak dapat dosa selagi tak buat. Itu Islam. Selagi tak buat tak dapat. Niat nak merompak belum lagi berdosa, masa merompak tu baru berdosa. Kalau niat baik dah dapat. Okey. Contohnya nak pergi masjid, kalau kita nak datang surau ni kat rumah kan, saya dah cakap kan? Saya cakap belum? Tak, saya tak tahu kat mana saya cakap. Rasa macam dah cakap kat area sini. Ke kat Sungai Buaya gitu, kat mana tak tahu. Kalau kita nak pergi surau masjid, kita kena niat banyak. Dah cakap belum? Belum Okey, katalah kita nak datang surau, hari-hari kita datang surau. Niat kita mesti banyak. Niat banyak macam mana? Kalau kata sini boleh iktikaf, kita niat terus, aku pergi masjid lagi, aku nak iktikaf. Masa keluar rumah tu, ambil duit, buah dalam poket, niat nak sedekah. RM1 pun tak apalah, niat nak sedekah. Niat nak selepas ni aku sampai, aku nak sembahyang sunat. Lepas tu aku nak sembahyang berjemaah. Kemudian aku nak duduk soft nombor 1. Kemudian lepas habis sembahyang tu aku nak wirid. Kemudian aku nak sedekah. Kemudian kalau ada kuliah, aku nak dengar kuliah. Okey. Tiba-tiba sampai dah semayang lah, terpaksa duduk soft yang kelima, dia dapat pahala duduk soft yang pertama, sebab dia niat dah daripada dia dapat soft yang pertama. Kemudian habis tengok alamak tak ada kuliah, dia dah dapat pahala dah dengar kuliah. Itu Islam kaya dengan niat. Jadi banyakkan niat. Nak pergi masuk majlis ilmu, nak sedekah, last sekali nak tak apalah, dah tak ada dah kuliah, nak tengok alamak duit jatuh, dah dapat dah pahala. Kalau tak niat, habis. Kalau ambil duit, letak duit, pergi surau macam tu aja, cuma dapat pahala jalan pergi surau, dapatlah pahala-pahala, sembahyang jemaah semua dapatlah. Tapi alamak duit tadi terbang rugi RM10. Padahal dia nak masuk, asalnya dia niat nak masuk surau, dah dapat pahala dah kalau hilang. Betul? Naik motor putus rantai, pergi pula betulkan rantai, last sekali tak berjemaah, sembahyang seorang je kat sini, sebab tak sempat sampai dah pun dah lambat dah, sembahyang seorang kat depan, dapat pahala berjemaah kerana dia niat kat rumah nak solat berjemaah. Dan banyakkan niat nak datang. Innamal a'malu binniyat. Itulah bezanya orang yang berilmu dengan orang yang tak ada ilmu. Orang yang berilmu, syaitan takut orang yang berilmu sedang tidur, tapi dia langsung tak takut orang yang tak ada ilmu, orang yang jahil tengah tahajud. Dia tak takut langsung, tak heran. Kerana orang yang jahil mungkin tahajud dia salah, mungkin esok tu dia riak.
Mungkin esok tu dia pergi belagak dekat kawan-kawan dia. Dia bawa mata ke kuyu. Kenapa kau ni mengantuk penat? Semalam tahajud pukul 3. Habis. Habis. Kenapa? Apa masalah? Masalahnya dia jahil. Jadi orang yang berilmu tapi tidur, yang setan takut kerana dia tidur, dia masa sebelum tidur ni aku tidur kerana nak menyihatkan badan aku, esok aku nak bangun subuh, esok aku nak kerja untuk gini dengan niat yang baik, dapat pahala dia tidur tu. Padahal orang yang jahil tadi bangun tahajud sekalipun tak dapat pahala. Kerana apa? Tak ada ilmu. Okey. Dan ada beberapa perkara berkaitan dengan niat. Syarat sah amalan ada dua keadaan. Untuk amalan kita sah ada dua keadaan. Pertama, ada yang perlu niat, ada yang tak perlu niat. Ada yang perlu niat. Syarat sah amalan. Amalan ni ada perkara yang baik yang kita buat. Termasuklah sembahyang apa semua. Okey? Dan amalan yang kita buat ni ada dua jenis. Yang pertama, perlu niat untuk sah. Kalau tak niat tak sah. Kita dah tahulah wuduk, sembahyang, tayammum dan seterusnya. Yang untuk sah dan ada pahala. Saya ulang balik. Syarat sah amalan ada dua keadaan, ada dua. Yang pertama, perlu niat untuk sah dan ada pahala. Itu baru tepat. Satu lagi, yang kedua, tak perlu niat, tetap sah tapi tak ada pahala. Tak niat, sah tapi tak ada pahala. Ada dua jenis, ya. Contohnya zakat. Zakat adalah ibadah, adalah amalan. Amalan dia perlu niat. Rukun zakat apa dia? Nak bayar zakat perlu niat. Rukun zakat adalah niat dan serahan. Jadi kalau ada niat dan ada serahan, maka sahlah zakat dia. Jadi kalau tak ada niat, tak sahlah zakat dia. Kalau tak ada serahan juga tak sahlah zakat dia. Kita bincang bab niat. Dan tak perlu bagi tahu dekat amal tu kita sedang bayar zakat pun tak perlu sebenarnya. Kalau kita nak aku ada fidyah, aku ada zakat, aku ada yang tak perlu bayar, kita pun cari orang miskin. Pergi nah. Habis cukup. Tak payah cakap ni saya ni zakat, saya dulu ada zakat ni ambillah zakat saya. Tak payah cakap. Janji dia orang miskin, bagi je. Syaratnya apa? Serahan dan niat. Okey. Itu adalah zakat, berkaitan dengan zakat. Berkaitan dengan azan adalah ibadah. Saya bawa beberapa contoh yang berkaitan dengan perlu niat untuk perlu niat untuk dapat pahala untuk sah ibadah tu. Azan adalah amalan. Azan adalah amalan. Sebelum tu iklan sikit. Saya akan belajar di Puncak Alam, di Surau Haji Ismail, Puncak Alam fasa 3. Dah habis 284 jam, 286 jam belajar. Kitab ni, kitab yang sama. Belajar dah habis daripada bab syarat wajib. Kalau Rumi tu muka surat 40 sampai muka surat 120. Habis dah. Bab ibadah dah habis. Masuk bab ibadah salah. Bab sembahyang dah habis. Bab najis, bab wuduk, bab mandi wajib, bab haid nifas, bab rukun-rukun, bab syarat sah kiblat, apa lagi? Macam-macam semua. Masuk waktu, tak masuk waktu, semua dah habis dalam masa 286 jam dah habis lah. Baru habis Selasa lepas. Esok lusa naik Selasa akan masuk fasal baru, bab baru berkaitan dengan azan dan iqamah. Memakan masa lebih kurang 10 jam. Nah, benda ni susah nak. Kalau kita pergi kursus pun hanya diajar sedap azan, sedap bagi qiraat tu, lagu tu, bayati, lagu tu, lagu ni. Itu saja yang diajar kebanyakan. Tak diajar. Jadi muazzin tu Bilal biasanya dia melaungkan macam tu aja. Saya boleh kata setakat saya pergi banyak masjid surau ni, boleh dikatakan tak ada pun orang Bilal belajar. Bukan belajar melaungkan tau, belajar hukum. Dia ada dua orang cakap belajar. Belajar apa? Belajar azan. Belajar azan tu baca tinggi lagi panjang sikit, harakat lagi sikit. Bukan yang tu. Yang berkaitan dengan hukum. Bukan berkaitan dengan melantunkan. Melantun tu memang banyak pun. Banyak. Kursus ada itu kat Bentong pun berkaitan dengan tu juga. Ni berkaitan dengan halal lah, apa yang boleh buat, apa yang tak boleh, perkara yang sunat, perkara apa yang kena baca. Kena baca apa-apa sesuatu ke sebelum azan, macam nak buat taswib tu apa, nak kena Allahu Akbar, Allahu Akbar, betul baru Allahu Akbar kuat ke, ataupun masa bila, kemudian bab doa dia, kemudian macam-macam berkaitan dengan azan. Lebih kurang 10 jam, lebih kurang 10 kali hari Selasa. Hari Selasa dekat Puncak Alam bermula Selasa ni 2 jam setiap minggu. Hari Selasa. Jadi muazzin eloklah pergi. Tu je nak bagi tahu. Sebab nak cari tak boleh, tak ada. Saya dah cari dalam YouTube semua tak jumpa ada. Yang ada semua melantunkan suara tinggi lagi. Buat lagu-lagu tapi hukum tak dicerita. Jadi dalam kitab kita
Muka surat berapa saya pernah lupa, 90 berapa tak, 94 kot, 94 yang Jawi, 94. Dia kata bab berkaitan dengan sunat sembahyang. Yang pertama adalah azan, bang dan iqamah. Di situ bang kan. Kemudian akan cerita panjang lebar lah. Okey. Kerana saya duduk perhati, kebanyakan orang azan dia tak belajar azan. Bila dia tak belajar azan dia okey, sekarang kembali balik kepada masalah kita okey. Azan adalah ibadah, okey. Dan dia adalah amalan, tak perlu niat untuk sah. Tak perlu niat untuk sah. Pergi azan, terus masuk waktu tak? Dah masuk waktu. Sah dah azan dia. Alamak, tadi aku azan tak niat lah. Azan balik tak payah. Kalau sembahyang tak boleh, wuduk tak boleh, tapi azan boleh. Tapi untuk berpahala kena niat. Kalau tak niat tak dapat pahala. Tapi sah. Kalau sembahyang, kalau wuduk tak niat, awal-awal lagi tak sah. Pahala pun tak dapat. Tapi azan tak niat, sah azan, tapi tak dapat pahala. Nak niat apa? Niat sunnah. Maksud niat sunnah tu niat mengikut syariat. Tahu tak, Nabi SAW tak pernah azan. Tahu tak? Nabi tak pernah azan, walaupun sekali. Kenapa? Semua ada bincang dalam kitab itu. Nabi tak pernah azan. Asal usul azan untuk hari Selasa ni kita tak masuk bab hukum sangat. Kita masuk bab dia panggil asal usul. Asal usul lebih kurang 2 jam cerita pasal usul. Okey. Sebab pernah saya buat hari tu dekat mana? Dekat Bentong lah gitu kan. Berkaitan dengan azan dan iqamah. Diberi masa 1 hari tak cukup. Masuk 1 hari tu pukul 9, 10 rehat, 11, 12, lepas tu sembahyang Zuhur, lepas tu makan, lepas tu pukul 3 start, 4, lepas tu sembahyang Asar, lepas tu balik. Tak cukup masa. 2 hari diorang punya program. Hari pertama cerita pasal berkaitan dengan hukum, hari kedua cerita pasal berkaitan dengan lagu. Lagu tinggi, lagu kuat mana nak buat, speaker macam mana nak buat, apa benda tu kan. Tapi yang pertama tu berkaitan hukum. Berkaitan dengan hukum tu tak cukup. Masa tu rasanya 6 jam. Tak cukup. Jadi kena makan 10. Jadi tu yang saya buat kat sini. Dan susahlah nak cari, nak belajar susah. Nak belajar sangat benda. Cuba cerita sikit mana kursus yang ada. Yang ada dia akan, ustaz akan, okey, awak dengar saya cakap. Awak dengar saya tarik. Allah. Okey. Tu jangan panjang sangat. Itu je. Yang itu tak apa, sebab azan bukan nak sedap. Tu bab tu kita akan cerita kemudian. Azan bukan nak sedap. Sedap tu bonus je. Azan bukan. Setengah katanya, kalau setengah kita kata makruh sedap kan. Ada sampai tu. Kita akan bincanglah bab tu nanti. Yang kita nak apa dekat azan tu. Jadi okey, itu azan, tu berkaitan dengan azan. Jadi untuk dapat pahala azan kena niat lillahi ta'ala. Aku azan nak panggil orang sembahyang kerana Allah Ta'ala. Aku azan. Kalau azan dah masuk waktu, azan kerana masuk waktu, tak dapat pahala. Tapi sah azan, sah kerana dah masuk waktu. Okey, macam mana dengan itu amalan yang disuruh dia panggil. Amalan yang disuruh. Kita disuruh azan, disuruh sembahyang, disuruh wuduk. Macam mana dengan amalan yang disuruh tinggal? Amalan yang disuruh tinggal. Disuruh tinggal. Dapat pahala tak? Amalan untuk sah amalan apa? Amalan yang disuruh tinggal. Tadi untuk sah amalan yang disuruh buat, pertama kena ada niat. Kan dia kata pertama mesti kena ada niat, barulah dapat pahala. Disuruh niat, niat amalan yang disuruh buat kena niat. Kalau tak niat tak dapat pahala. Kalau niat dapat pahala. Ada juga amalan sah tapi tak dapat pahala. Jadi senang cerita, nak dapat pahala mesti niat. Habis satu cerita. Amalan yang disuruh nak dapat pahala mesti niat. Satu. Macam mana juga amalan yang disuruh tinggal. Amalan yang disuruh tinggal makruh dengan haram. Itulah yang disuruh tinggal. Kalau bab tasawuf harus pun disuruh tinggal. Harus pun. Makan harus kan? Makan wajib. Makan harus, disuruh tinggal. Jangan makan. Macam tu kan. Oh dah lapar. Lapar ni dah meragut nyawa dah ni. Kalau meragut nyawa jadi apa? Wajib. Wajib baru makan. Kerana itulah Nabi kita makan bila lapar. Kita makan, dah pukul berapa dah? Pukul 8. Pukul 8 malam, makan malam lah. Harus tu, bukan sunat pun. Tak dapat pahala pun kita makan. Sebab dia harus. Dia bila sunat? Bila lapar. Bila wajib? Bila kalau tak makan mati. Jadi perkara yang amalan yang disuruh tinggal. Tak perlu niat untuk tak berdosa, tapi perlu niat untuk berpahala. Ini orang salah faham. Amalan yang disuruh tinggal
Tak perlu niat untuk tak berdosa, tapi perlu niat untuk berpahala. Boleh faham? Okey, makan bawang. Makan bawang sebiji-sebiji makan, makruh kan? Makruh sebab dia bau. Yang dah masak tu tengok, kalau tak ada bau tak makruh. Bukan masalah bawang tu, masalah bau tu. Jadi bila petai dia buat kacukan, dia tut sini tak ada bau, boleh makan petai, tak makruh. Sebab apa? Yang masalah makruh petai jering tu bau dia. Okey. Sekarang ni bila dia makruh, maka dia ditinggalkan. Amalan yang disuruh untuk tinggal. Minum arak adalah haram. Jadi minum arak adalah satu amalan yang disuruh tinggal, syarak suruh tinggal, jangan buat. Okey. Kalaulah tak buat, kalaulah buat dosa, kalaulah bab makruh, kalau buat tak apa, tapi kalau tak buat dapat pahala kan? Makruh. Buat tak apa-apa, makruh dulu. Buat tak mengapa. Tapi kalau tak buat, tinggalkan, dapat pahala. Nak tanya sekarang. Okey. Yang tak sekarang ni tengah minum arak ke? Bukan kan? Tengah makan petai ke? Bukan. Dapat pahala tak? Apa takrifan haram? Haram buat berdosa, tinggal dapat pahala. Takrifan makruh pun sama. Buat tak apa-apa, tapi tinggal dapat pahala. Sekarang ni sedang meninggalkan minum arak kan? Iyalah. Bila sedang meninggalkan minum arak dapat pahala ni 24 jam. Oh sedap lah macam tu. Semua perkara haram, semua perkara makruh, semua duk dapat pahala. Ting 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 naik. Sunat buat dapat pahala, tak buat tak ada apa-apa. Wajib buat dapat pahala, tak buat berdosa. Itu tak ada masalah. Harus buat ke tak buat ke sama saja, tak ada apa-apa. Makruh buat tak ada apa-apa, tinggal dapat pahala. Haram buat dapat dosa, tinggal dapat pahala juga. Okey, sekarang ni ada buat benda haram ke, tengah berzina ke, tak habis dapat pahala. Itu lah kita yang salah faham. Tak dapat. Kerana apa? Saya ulang balik dia punya kaedah tadi. Mana kaedah tadi? Amalan yang disuruh untuk tinggal, itulah disuruh untuk tinggal tu. Apa dia? Tak perlu niat untuk tak berdosa. Maksudnya aku tak niat pun tak nak berzina. Tak perlu niat pun. Aku tak pernah niat pun tak nak berzina. Aku tak pernah niat pun tak nak buat benda haram. Aku tak pernah niat pun. Tapi aku tak buat, tapi aku tak pernah niat. Berdosa lah aku tak. Untuk tak berdosa tak payah niat. Memang pun janji jangan buat. Tapi untuk berpahala mesti niat. Nak cerita pasal niat ni. Zina haram. Hukum tak berzina apa dia? Cerita pasal apa dia panggil? Taklifan 5. Benda mudah, wajib, sunat, harus, makruh, haram. 5. Kita dah tahu sebut dah. Okay? Berzina haram. Hukum tidak berzina dia sama dengan anjing mughallazah, najis mughallazah. Hukum anjing apa? Kalau hukum anjing apa? Hukum anjing makhluk Allah. Tu hukum anjing. Ni kita tak tengok anjing najis balik ni. Apa hal? Dia makhluk Allah. Ya? Zina adalah haram. Hukum tidak berzina tak pahala, tak dosa. Dia macam berlawan dengan haram kan? Haram tak buat dapat pahala, buat berdosa. Zina adalah haram, hukum tidak berzina. Hukum tidak berzina. Kita semua sekarang tidak berzina, maka kita tidak berpahala dan tidak berdosa. Tapi kata haram, haram dapat pahala. Macam mana yang haram dapat pahala? Ni kita nak faham. Macam mana yang haram dapat pahala? Bila teringin nak berzina, ni ada peluang ni. Orang tak tahu ni, datang setan tu. Best juga kalau berzina ni, best juga kalau minum arak ni, try sikit lah. Best juga buat benda-benda yang haram ni. Kita pun, tak boleh, haram. Kita pun tolak. Tak nak, aku tak nak berzina. Kenapa tak nak berzina? Saja tak nak berzina. Dapat dosa tak? Tak dapat dosa. Dapat pahala tak? Tak dapat pahala. Aku tak nak berzina sebab berzina dalam Islam mana boleh, berdosa, masuk neraka. Kau tahu tak? Allah tak bagi. Niat dia apa? Kerana Allah. Tolak kerana Allah, baru dapat pahala. Sama juga nak makan ni. Ni ada petai, budu. Sama belacan, sedap ni. Makruh lah, lepas ni nak pergi semayang. Tak apa, tinggal dapat pahala. Tapi kalau tengok petai,
Jering. Bestnya. Nak makan tak nak. Tak dapat pahala, tak dapat apa-apa. Tak dapat apa-apa. Bila jadi dapat, bila kita tolak benda yang haram atau benda yang makruh. Kita tolak pula ada sebab. Aku tolak sebab apa? Aku gigi tak ada lah. Kalau aku makan lekat lagi, malah aku tak dapat pahala sebab dia tak makan sebab gigi. Tak, aku tolak kerana makruh. Sekejap lagi nak jumpa, nak berjemaah, nak sembahyang Jumaat, nak apa. Makruh makan ganggu. Jadi aku tolak kerana lillahi ta'ala, kerana Allah, kerana hukum syarak, baru dapat pahala. Jadi kalau kita tengok macam best je arak ni, kalau dapat rasa best ni, tolak kerana Allah, bukannya mabuk membahayakan kesihatan, tak dapat pahala. Sebab kita tak minum arak bukan sebab Allah tak bagi, tak minum arak sebab membahayakan kesihatan, drive mati. Sebab macam tu, jadi tak dapat pahala. Jadi nampak tak? Nah, itulah kegunaan, kepentingan niat. Itulah niat. Setengahnya kata makruh hisap rokok. Bab fatwa tu nanti tu. Makruh, kita ambil yang makruh. Itu fatwa ulama terdahulu, makruh. Hisap rokok makruh. Jadi orang yang tak hisap rokok dapat pahala automatik lah. Siapa yang tak hisap rokok automatik dapat dia ni dapat apa? 80 tahun dia hidup, 80 tahun dapat pahala. Pahala apa? Pahala tak rokok. Tak dapat pahala. Tak berpahala dan tidak berdosa kerana dia tak. Jadi tapi kalau ada rokok strike sebatang, tak apa, tak nak makruh. Tak nak makruh. Kenapa makruh? Kerana bentuk makruh bau dan aku tolak kerana Allah, baru dapat pahala. Buat yang wajib dan yang sunat. Buat yang wajib, buat yang sunat, tinggal yang haram, tinggal yang makruh, semuanya hendaklah dibuat dan ataupun ditinggal kerana Allah untuk mendapat ganjarannya. Setiap ibadah yang syarat sahnya bergantung pada niat, maka wajib Islam. Ulang balik. Setiap ibadah yang syarat sah ibadah tu bergantung pada niat, maka syarat sahnya adalah Islam. Okay. Setiap ibadah yang syarat sahnya bergantung pada niat. Wuduk bergantung pada niat tak? Bergantung pada niat. Tak ada wuduk tak sah, tak ada niat tak sah wuduk. Bila tak ada niat tak sah wuduk, maknanya wuduk tu bergantung dengan niat. Jadi apabila wuduk tu bergantung dengan niat, secara automatik untuk sah wuduk mesti Islam. Okey, ingat Berbeza dengan kebaikan. Contohnya sedekah. Sedekah, taat pada ibu bapa, tolong orang, silaturrahim, semua tu ada niat. Maksudnya nak sah sedekah kena niat, nak sah sedekah kena niat sedekah. Tak nak sah taat ibu bapa, kita ikut ibu bapa, Allah rugi aku tak pernah niat pun nak taat ibu bapa. Tak, janji taat, maka sahlah taat tu. Tolong orang, kita ada orang tolong, tak sempat nak niat, dapat pahala tak? Dapat pahala tolong orang walaupun tak niat, kerana syarat sah tolong orang, syarat sah menghubungkan silaturahim. Pergi abang kita lama tak jumpa, kita menghubungkan silaturahim, terlupa kita nak niat menghubungkan silaturahim, tapi kita pergi rumah dia, baik-baiknya dia. Perlu niat ke? Tak perlu niat. Maksudnya walaupun tak ada niat, dia tetap dikira kebaikan. Kerana perbuatan tadi, kebaikan tadi tak bergantung pada niat. Tak macam wuduk sembahyang. Itu bergantung pada niat. Jadi tolong orang, silaturahim, taat ibu bapa, sedekah, tak bergantung pada niat untuk sah. Orang kafir pun ada pahala kalau buat kebaikan yang tak ada niat tadi. Contohnya dia patuh pada ibu bapa dia ada pahala. Sebab nak patuh pada ibu bapa, dengar cakap ibu bapa, tak perlu niat. Dia sedekah, dapat pahala. Dia tolong orang Cina ni bagus betul, kafir ni, tapi suka tolong, dapat pahala. Silaturahim, dia suka menghubungkan silaturahim, dapat pahala. Kerana perkara tadi semua tak bergantung pada niat. Tapi sembahyang tak dapat. Bagi salam, Assalamualaikum, mana boleh? Tak dapat pahala walaupun dia selalu Assalamualaikum. Tahlil la ilaha illallah, tak dapat. Kerana apa tak dapat? Kerana semua tu bergantung pada niat. Dia ada kebaikan yang tak bergantung pada niat. Sedekah, taat ibu bapa, tolong orang, silaturahim, tak bergantung pada niat. Jadi orang kafir buat tetap dapat pahala. Tapi sebab dia kafir, maka dia tak ada akaun. Bila tak ada akaun, tak boleh nak masuk dalam akaun dia.
Bila tak boleh masuk dalam akaun dia, tergantung-gantung sampai dia masuk Islam. Bila dia masuk Islam, kebaikan yang dia buat semua masuk penuh. Kalau dia mati dalam keadaan tak masuk Islam, kebaikan yang tadi Allah balas dengan, biasa kita dengar apa? Allah balas dengan sakit ketika sakaratul maut dikurangkan. Allah akan kurangkan. Sebab buat baik, Allah akan balas baik walaupun kafir. Yang syarat kebaikan itu yang tak perlu niat itulah. Allah akan elakkan dia ditimpa musibah. Sepatutnya dia ditimpa penyakit, Allah elakkan kerana dia kafir yang baik. Tapi kalau dia masuk Islam, barulah masuk dia punya jalan akaun. Kerana itulah kadang-kadang orang kafir lebih percaya pada orang Islam lagi. You tolong orang nanti kan you punya ada. Dia tak sebut lah, kita nak macam kita sebut, tapi dia boleh cakap. You tahu tak? First customer kita bagi murah-murah pun tak apa. Maksudnya apa? Sedekah lah tu. Harga berapa? 100. Sebab dia first customer, dok tawar-tawar macam ni lah. Tak apalah, harga 100. Tapi aku jual 70, 30 tu macam aku sedekah kat kau. Itu orang Melayu cakap, orang Islam cakap. Tapi dia cakap tak macam tu, maksud dia macam tu. Okey lah, cincai lah. Saya ambil modal ataupun saya rugi sikit pun tak ada apa lah. Ambil lah RM70 sebab you first customer. Ada namanya. Dia sebut macam tu. Jadi maksud dia, dia sedekah kat orang tu. Tu maksud dia. Bila dia sedekah, ada pahala? Ada pahala. Dan lepas pada tu, tengok maju. Dia percaya benda tu. Kadang-kadang dia pergi tolong orang tua kan, orang tua. Dia pergi tolong, dia bagi derma banyak-banyak kau anak yatim, derma. Kadang-kadang ada orang kafir baru ni orang kafir sumbangkan lembu korban. Sebab dia tahu buat baik, tengok je lagi bisnes dia naik. Tapi boleh tak sumbang lembu korban orang kafir? Mana boleh? Korban kan kena niat. Jadi tak jadi korban. Sekarang dia bagi apa? Bagi sebagai bagian, bagi sembelih makan lah. Makan aje lah sebab dia orang tanya. Ada 3 soalan berkaitan dengan korban hari tu yang kelakar. Yang pertama, orang kafir bagi lembu sebab dia nak sedekah lah dekat kawasan taman tu. Dia saja je nak bagi. Sebab dia tahu lepas dia bagi ni, dia sedekah, dia bagi orang makan, orang suka, ada orang, niaga dia naik. Dan betul jadi macam tu. Dia percaya, kita yang tak percaya. Dia orang percaya nak kaya bagi duit, bagi sedekah. Kita buat tunggu kaya baru nak sedekah. Padahal sedekahlah untuk kaya. Sedekahlah untuk kaya. Dia orang percaya dia orang buat. Itu satu. Macam mana? Tapi sekarang nak buat macam mana? Orang call. Sekarang nak buat macam mana? Cakap sembelih. Sebelum tu cakap panggil balik owner dia, tanya dia bagi dalam bentuk apa. Dia kalau eloknya bagi dekat seorang. Saya bagi you. Kalau dia bagi kat surau, tak boleh. Sebab surau tak dituntut untuk korban. Surau dituntut untuk korban kan? Mana boleh? Surau bukan orang. Surau ni batu. Dia tak dituntut untuk korban. Yang dituntut untuk korban adalah orang, mukallaf. Jadi kenalah bagi dekat mukallaf. Jadi mukallaf tu akan bagi kat orang lain juga, ataupun dia seorang je, jadilah korban. Sebab dah dia punya, tak kisah lah. Sebab dah bagi lembu tu kat dia, jadi dia punya. Dia kata tak, Cina tu dah tak tahu ke mana dah. Jadi kau sembelih, buat sup makan berapa hari, 3 hari surau tu makan sup lembu. Sebab apa tak jadi korban? Okey, satu. Yang kedua soalan ni, telco kan. You mobile lah, Maxis lah apa kan, dia letak dekat surau kan, dia letak sini ada kan? Sini ada kan? Kadang-kadang dia orang baik hati. Bulan-bulan pun dia orang bagi. Tapi kan dia orang bagi, ambil lembu seekor. Jadi nak sembelih, yang tukar sembelih nak niat apa? Ya Allah, inilah korban Maxis. nak niat apa? Jadi tak boleh. Jadi tak boleh tu maksud apa? Tak jadi korban. Jadi apa? Sembelih makan lah, maksud tak jadi korban. Tak boleh. Mana boleh Maxis? Maxis bukan orang. Yang kedua, soalan yang ketiga, dia duduk kilang. Kilang dia ada 2,000 orang pekerja. Jadi dia collect RM2 seorang. Jadi dapat 4,000. Beli lembu. Boleh awak korban? Aku cakap terpenyek kalau 4,000 tu naik atas lembu tu. Mana boleh? Lembu paling banyak 7. Sini berapa ekor? Tak boleh buat? Ada 7 ekor. 3 ekor. Macam mana? Itu pun satu masalah bab korban tu. Yang baiknya pergilah, belajarlah dulu bab korban. Takut pembahagian tu salah lah. Pembahagian tu salah. Lepas tu satu lagi, duk terima duit orang pun satu hal. Duk terima duit orang. Jadi 3 soalan tadi. Soalan kelakar lah. Pertama, orang kafir bagi, Cina bagi, boleh tak nak buat korban? Tak boleh. Yang kedua, syarikat bagi,
Syarikat bagi pun tak boleh buat korban. Yang ketiga, dia kongsi 2,000 orang untuk beli seekor lembu untuk buat korban, tak jadi juga. Jadi sembelih lah, bukan tak boleh makan, tak jadi korban. Jadi makan lah. Jadi tak boleh, kerana paling banyak adalah 7 bahagian, 7 untuk satu ekor. Dan bab korban ni yang cantiknya, pengurusan tu kena pergi belajar dulu. Sebab bimbang ada kesalahan, contohnya nak ambil duit, ni ambil duit, duit korban. Korban apa? Sebab kadang-kadang silap cakap korban tu haram bagi dia untuk makan. Bila dia salah cakap macam mana? Ni korban aku. Oh ni lembu aku. Panggil Ustaz. Contohnya lembu dah sampai 3 ekor tu kat depan tu. Saya punya yang nombor apa? Awak punya nombor 2. Okey. Lepas tu dia pun panggil anak dia. Anak, mari sini kejap. Ni lah lembu korban ayah. Mampuh dia. Mampus kalau dia cakap macam tu. Mampuh macam mana? Haram bagi dia untuk makan bahagian dia. Ayah ambil satu bahagian daripada ni. Ni lah korban ayah. Lepas ni kita makan kambing, kita makan lembu je. Tak boleh macam tu. Dia ada beberapa perkara, tapi kena belajar. Benda ni pun panjang juga. Saya ajar dekat Tasik Biru hari tu, dalam masa 20 jam juga. Ada lah rakaman dalam tu. Bimbang takut salah bagi, bimbang takut tak sah. Dalam bab korban ni saya pernah tanya dia, dah pernah buat 30 tahun korban dekat masjid. Saya tanya satu soalan sebab dia ketua. Satu soalan saja dia tanya, bukan bab korban pun. Saya saja. Kalau korban tu lepas kita dah sembelih semua, kita kumpulkan 10 ekor, kumpul banyak-banyak 10 ekor. Okey, setiap satu ekor 7 orang. Jadi kalau 10 ekor 70 orang lah. Kita ambil sembelih, kepala asing tepi, asing, semua kita campur sekali 10 ekor. Kemudian kita bagi 70. Sebab 70 nama. Kemudian daripada 70 tu pula, satu-satu bahagian tu bagi 3 pula, kan? Satu tu untuk orang miskin, satu tu untuk orang biasa, satu tu untuk orang tuan punya tu. Boleh tak macam tu? Tak boleh jawab. Benda sangat simple. Boleh tak kalau korban 10 ekor, sebab orang dah bagi duit dekat masjid, dekat surau, suruh buat, sebanyak 70 orang bagi duit untuk buat 10 ekor lembu, sebab satu tu 7, dan disembelih, dicampur semua 7 ekor tu. Kemudian dibahagi sama rata dengan timbang yang elok semualah, cukup lengkap lah semua lagi. Sama rata 70 orang. Sebab ada 70 orang, dan setiap satu daripada 70 tu dibahagi balik 3. Sebab nak kena bagi 3, orang miskin ni 3. Boleh tak buat macam tu? Tak boleh jawab. Bila tak boleh jawab, bimbang, dia kena banyak dosa yang dia kena tanggung ber-30 tahun yang dia buat. Jadi sebelum nak jadi berpuluh-puluh tahun, gila belajar dulu berkaitan korban. Sangat bahaya. Kita boleh ambil duit orang? Boleh tak? Kalau macam mana kalau sampai lembu yang sampai telinga koyak, sah tak korban? Macam mana kalau sampai turun daripada lori, bila turun daripada lori itu dia tak nak turun, jadi orang lori tolak, terpleot, kaki dia jadi macam ni, capit. Boleh tak buat korban? Oh, buat korban juga. Kalau dia buat korban juga, kalau dalam keadaan macam tu, kena pula bucu lori, mata habis. Adalah berlaku beberapa perkara. Betul, habis nak macam mana? Korban lah saja. Korban 7 orang. Ya. Dosa. Siapa yang berdosa? Pengurusan. Sebab saya pergi mana-mana memang tak diajar benda-benda macam tu lah. Sebab tak diajar. Kesian. Jadi kena tu. Bimbang takut salah. Siapa yang berdosa? Orang yang terima je lah. Ni duit ni surau buat korban. Buat. Berapa nak? Saya nak 1 bahagian. Dia terima tanggungjawab. Bukan terima saja. Sebab tu kena ada akad yang betul. Contohnya apabila haiwan korban saya macam mana kalau hilang? Surau nak kena ganti ke? Tiba-tiba tengah nak sembelih tu baru kena sikit, melompat je, tercampak semua orang, lagi hilang terus. Pernah jadi kat surau kami, surau Haji Ismail, hilang seekor. Hilang masuk hutan terus. Sekarang nak ganti ke tak? Kalau nak ganti nak pakai duit siapa? Duit surau? Benda macam tu kena tahu. Kalau tidak, tujuan kita nak mengimarahkan surau masjid supaya dapat pahala saham kita dekat akhirat. Lah kali rupanya dapat dosa. Tu kalau buat korban. Jadi nak terima tu kan apabila haiwan korban saya ditimpa kecelakaan, contohnya terbuta matanya, terpotong telinganya, atau tercapik kakinya, patah kaki mana, maka saya akan bertukar niat saya kepada niat nazar, maka haramlah saya untuk mengambil. Panjang dia suruh dia baca bagi dia faham. Dan pesan kat dia, setiap kali nak sebut korban, sebut sunat. Inilah korban sunat aku, korban sunat. Tak boleh sebut korban. Bila korban, automatik dihukum nazar. Bila dihukum nazar, haram bagi dia untuk makan. 1/3 tu dia tak boleh makan, tak boleh ambil. Panjang lah ni.
Benda tu itulah tanggungjawab ahli qaryah, tanggungjawab orang pegawai AJK masjid surau untuk tarbiyah, untuk kalau tidak ada orang mana tahu apa. Aku tahu nak makan daging korban, tu je dia tahu. Kita pula tak berapa kemas. Oh, jahanam. Dan kebanyakan tempat memang tak di titik berat. Kerana orang yang ambil tu kadang-kadang dia kenalah sedarlah sikit. Ini amanah ni, kena sedarlah sikit. Kalau tidak, sebab saya jumpa banyak tempat. Ada tu dia dah mandi jenazah 20 tahun. Air musta'mal dengan air mutlak pun tak boleh beza. Macam mana dia mandi jenazah? Tak tahu lah. Itulah bab niat dengan buat. Okey, habis kat situ bab korban dah. Okey, dan setengah daripada lafaz niat iaitu seumpama berkata nawaitul wudu. Habis kat situlah 10 orang. Panjang lagi ni. Panjang-panjang pun makan masa lagi setengah jam. Ni. Kalau habis kat sini setengah jam kita akan masuk, dan keduanya fardu wuduk membasuh zahir muka, tapi setengah jam lagi ni. Dan setengah daripada lafaz niat iaitu seumpama berkata nawaitul wudu atau nawaitul fardhu wudu, artinya sahaja aku mengambil fardu wudu, atau nawaitut taharata lis salati, atau sahaja aku bersuci bagi sembahyang, atau nawaitu rafa'al hadasil asghar, maksudnya sahaja aku mengangkat akan hadas yang kecil, dan niat bagi yang lain daripada daimul hadas, dan hendaklah ada niat itu dengan hati, kerana niat itu tempatnya di hati, disertakan akan membasuh awal suku daripada mukanya, maka barang yang terdahulu atas niat daripada muka itu dilagharkan dia. Barang yang menyerta dengan niat itu ialah awal membasuh, maka wajib dikembalikan membasuh akan barang yang terbasuh dahulu daripada niat. Nak sebut daimul hadas pula ni. Daimul hadas tahu? Daimul hadas tak tahu. Daimul hadas ni wajib dia belajar masa muda, supaya sebab orang tua kebanyakan dia akan daimul hadas. Dia lus. Daimul hadas ni kalau lelaki dengan perempuan pun ada. Kalau perempuan istihadah. Kalau lelaki dia panggil sil baul, kencing sentiasa menitik, ataupun buasir. Kalau ditimpa buasir biasa ujung-ujung sentiasa keluar. Jadi cara untuk berwuduk dia agak berbeza sikit. Tapi kita akan belajarlah tu bab tu nanti. Tapi saya rasa tak boleh teruskan lah. Ni kena sekali lagi. Dan setengah daripada lapas niat tu panjang sangat. Nanti kita akan tu, dan kita akan habiskan ni waktu maghrib nanti. Next ni maghrib. Dan yang keduanya daripada fardu wuduk membasuh zahir mukanya sekalanya satu kali. Yang ni kita akan masuk lepas isyak nanti. Sebab dah pukul 10 dah ni. Sebab kita punya maghrib awal, lepas tu isyak pun awal. Menyebabkan nampak pukul 10. Kalau lah keadaan biasanya 10.30 ni. 10.30 ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sambung nanti dan dijemputlah pada hari Selasa nanti. Sebanyak mungkin 5 kali ke 6 kali, saya pun tak tahulah. Jadi kalau yang muazzin tu rasa bimbang juga aku nak azan macam mana ni. Azan macam tu memang sah lah, azan janji betul, semua betul, sah lah, hukum-hukum berkaitan. Soalan, boleh tak azan 2 orang? Ada dalam YouTube. Sedap pula dia azan 2 orang, bergila-gila. Allahu akbar. Seorang datang, Allah. Boleh tak? Macam mana dari segi tak ada taswib, macam mana dari segi ada panggil mengulang balik sebelum tu, berpaling ke kiri dan ke kanan dalam. Lepas tu sebutan nak sebut tu macam mana. Tapi saya tak akan ajar langsung berkaitan dengan qiraat, suara, cara kontrol suara, tak ada. Dan itu pun bukan bidang saya pun. Berkaitan dengan hukum. Pernah tak kita belajar azan? Kalau tak pernah belajar, macam mana kita azan? Allahu akbar. Boleh tak? Allahu akbar. Boleh tak? Allahu akbar. Bukan saktah tu dah tarik nafas tu. Ada 3 kan. Semua mana satu boleh, mana satu tak boleh. Hantam sajalah. Itu aja dia. Allahu akbar. Sambung wasal. Allahu akbar. Saktah. Allahu akbar. Tarik nafas. Allahu akbar. Maksudnya disebut 2 kali. Dua. Lepas tu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu tu tak apalah. Kemudian sebelum asyhadu an la ilaha illallah kena kan asyhadu an la ilaha illallah. Tu asyhadu an la ilaha illallah tu yang apa yang sunat-sunat. Tapi untuk minggu ni cuma sejarah aja, tak sampai bab tu kot. Kemudian qomat. Kita ada belajar qomat tak? Kalau tak belajar qomat, macam mana kita qomat?
Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Betul ke macam tu? Nak tanya betul ke? Bukan kata salah, nak tanya betul ke? Betul, kita kena tengok balik. Betul, maksud betul adalah sunat. Sebab azan ni kan sunat. Jadi so betul je, alamak habis dosa laku. Sebab apa? Azan aku salah. Salah tu bukan salah haram. Salah tu kan sunat. Bila salah sunat lah. Bagi salam, Assalamualaikum. Salah lah. Kenapa panjang kum? Kalau belah pandang timur, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Jahannam. Dapat pahala? Tak dapat pahala. Orang Terengganu dengan orang Kelantan, kena Assalamualaikum. Tentu Assalamualaikum. Yang orang belah-belah sini, belah pantai barat ni macam mana? Assalamualaikum. Tak boleh, tak betul juga. Nak cerita sunat je. Ada yang best, Assalamualaikum. Sama juga azan benda sunat. Bila salah maksud salah lah. Benar ke qomat adalah Allahu akbar. Okey, ataupun Allahu akbar. Mana satu? Oh, sunat je, aku hantam je. Macam tu ke? Macam tu ke kita beragama? Asal sunat hantam macam tu? Mana boleh? Sunat juga Nabi bawa. Sunat tu Nabi bawa. Bukan sunat tu kita buat sendiri. Wajib Nabi bawa, sunat juga Nabi bawa. Jadi bila Nabi bawa, kita kena ikut macam tu lah. Atau qomat Allahu akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ataupun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sambung ke? Adalah beberapa perkara dia sambung, dia ada. Betul? Hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, ataupun hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Yang mana? Sambung ke berhenti? Banyak. Tapi untuk minggu ni berkaitan dengan sejarah-sejarah daripada banyak asal usul lah. Jadi sangat eloklah kalau dihadiri oleh muazzin. Bagi apa yang dia buat tu mantap. Masa nak pusing tu, pusing kepala ke pusing dada? Masa nak pusing, disunatkan pusing sikit. Sekarang pusing tu tujuannya atas bukit supaya serata. Sekarang dah ada mic, tak payah dah mic dia pusing. Boleh ke macam tu? Itu soalan tu, itu bukan suruh buat, tu soalan. Boleh ke? Ambil mic pusing. Sebab yang pentingnya tujuan dulu kan atas bukit. Allah bagi semua dengar. Letak kat mana? Letak kat pipi ke, tangan tak kat ni ke? Kalau letak kat ni, picit ke tak picit? Apa? Picit tu maksudnya tekan tak tekan, tangan ni ke, tangan ni ke, tangan ni ke, tangan ni ke. Semua sunat je. Tapi belajar tak? Tak belajar, hantam saja. Sedih ya. Beribadah kita belasah aja. Kerana satu alasan kita. Sunat je pun Nabi bawa sunat-sunat tu. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam. Kita sudah dengan tasbih kafarah dan suratul subhanakallahumma wa bihamdika. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.